Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar adab bekerja akhlak tahun 5. Untuk hasil pembelajaran kita pada hari ini, kita dapat menyebut pengertian bekerja, kita dapat menyenaraikan adab-adab bekerja, kepentingan adab bekerja, dalil tuntutan bekerja, cara meningkatkan prestasi kerja, contoh-contoh pekerjaan, kaedah menjadi pekerja cemerlang, hikmah mengamalkan adab bekerja dan yang terakhir sekali kita tahu akibat mengabaikan adab bekerja. Kita mulakan dengan pengertian bekerja. Apakah yang dimaksudkan dengan bekerja ni? Bekerja ialah perbuatan yang dilakukan mengikut cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi suatu ibadah dan mendapat keredaan Allah. Okey, untuk mudah faham pengertian bekerja, apa yang dimaksudkan dengan bekerja? Bekerja ni perbuatan. Perbuatan ni apa yang kita buat, apa yang kita lakukan. Perlu berlandaskan syariat Islam. Perlu berlandaskan syariat Islam seperti mana yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Okey, macam mana? Macam mana yang ditunjukkan oleh Rasulullah tu? Cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah yang mana kita tahu bahawa Rasulullah juga pernah bekerja sebagai pengembala kambing. Okey, Rasulullah bekerja waktu usia muda lagi. Waktu usia Rasulullah masih lagi kanak-kanak. Waktu usia kanak-kanak baginda dah bekerja, tak macam kita. Waktu usia kanak-kanak tengah kayuh basikal, main game, main kejar-kejar, main lari-lari, main lompat-lompat. Baginda kecil-kecil dah kerja. Bukan senang nak jaga kambing, kan? Kita nak suruh adik kita diam pun susah. Ni kan pula kambing-kambing yang banyak tu. Kemudian meningkat usia remaja, baginda telah dididik untuk berniaga. Okey, bila baginda meningkat usia dewasa, baginda menjadi seorang ahli peniaga yang sangat baik dan amanah. Sebab tu baginda diberi gelaran Al-Amin. Jadi, kita perlu ikut contoh dan tauladan yang baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjadi suatu ibadah ni maksudnya bila kita bekerja, kita niat kerana Allah dan mendapat keredaan Allah tu maksudnya bila kita ikhlaskan niat kita bekerja kerana Allah, insya-Allah kita juga akan mendapat redha Allah. Untuk mudah hafal, Muallimah ada satu lagu. Okey, jom nyanyi sama-sama. Bekerja ialah perbuatan yang dilakukan mengikut cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah menjadi suatu ibadah dan mendapat keredaan Allah. Okey, lagi sekali ya. Bekerja ialah perbuatan yang dilakukan mengikut cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah menjadi suatu ibadah dan mendapat keredaan Allah. Kita masuk kepada adab-adab bekerja. Pertama, niat mencari rezeki semata-mata kerana Allah. Maksudnya, kita tetapkan niat dalam hati kita, kita mencari rezeki hanya kerana Allah. Bukan sebab terpaksa, bukan sebab harta, bukan sebab pangkat, tapi hanya kerana Allah. Kedua, mulakan pekerjaan dengan basmalah. Tahu tak basmalah tu apa? Basmalah adalah nama ucapan ataupun nama panggilan bagi lafaz yang kita selalu ucap, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, sebelum mulakan sesuatu kerja, bacalah Bismillahirrahmanirrahim supaya segala kerja yang kita buat, yang kita lakukan teratur dan tersusun. Jadi, mulakan amalan dengan membaca Bismillah. Ketiga, menutup aurat. Menutup aurat ni wajib dalam Islam, sama ada lelaki ataupun perempuan. Ingat lagi kan, tajuk menutup aurat ni kita dah belajar waktu darjah 1 dalam mata pelajaran akhlak, yang mana kita tahu Islam sangat menitik beratkan soal etika berpakaian demi menjaga batasan aurat yang dah ditetapkan dalam syariat Islam. Kalau awak tak faham apa maksud etika berpakaian, awak tengok etika pakaian awak waktu berada di sekolah. Menutup aurat ke tak menutup aurat? Pakaian awak ketat ke longgar? Tudung awak singkat ke labuh?
Yang banin, seluar atas lutut ke bawah lutut? Banat, tudung wajib pakai ke tak wajib pakai? Jadi, adab sewaktu bekerja kena juga tutup aurat. Adab bekerja yang seterusnya sentiasa mesra dan ceria. Mesra ni maksudnya peramah. Contoh, bertegur sapa dan bertanya khabar dengan rakan sekerja. Ceria ni maksudnya happy je. Senyum je selalu. Tak adalah masam je muka dia. Maksudnya, bila kita dah bekerja, jangan kita campur adukkan semua masalah yang kita ada dekat rumah, kita bawa ke tempat kerja. Supaya apa? Supaya kita mudah bagi kerjasama dengan rakan kerja kita yang lain. Dalam pada masa yang sama, kita dapat tingkatkan prestasi kerja kita. Seterusnya, menepati masa. Menepati masa maksudnya buat atau lakukan sesuatu kerja tu tepat pada masa ataupun waktu yang telah ditetapkan. Masa itu emas. Jika kita tak hargai masa, memang sangat rugi. Contoh yang mudah, kerja sepatutnya buat hari ni. Muallimah bagi untuk awak siapkan pada hari ini. Tapi kita tak buat hari ni. Kita tangguh kerja kita sampailah muallimah minta. Kan? Muallimah tanya, kerja dah siap? Masing-masing bagi senyuman je. Sambil tu tunjuk buku yang kosong. Kerja tak siap lagi. Sikap menepati masa ni sangat penting. Sebab apa? Sebab dapat mendisiplinkan diri kita. Bila kita tepati masa, orang sekeliling kita pun akan mudah percaya pada kita. Hadi, makan guna tengah mana tu? Abi tahu Hadi dah lambat. Tapi janganlah gelojoh. Sebab tu Abi selalu pesan, kita kena menepati masa. Kalau Hadi mengawal tadi, kita boleh solat awal. Sarapan pun awal. Tak adalah kita tergesa-gesa. Allah telah berjanji dengan masa. Demi masa, kata Allah, sesungguhnya manusia dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nabi juga pernah ingatkan kita macam mana nak memanfaatkan masa. Masa lapang sebelum sibuk dan masa hidup sebelum mati. Ya Abi, kita ni kena tepati masa. Baru hidup boleh berjaya. Okey? Adab bekerja yang seterusnya ialah bersifat amanah, tekun, ikhlas dan redha. Amanah maksudnya jujur, tekun maksudnya bersungguh-sungguh, ikhlas maksudnya buat sesuatu pekerjaan hanya kerana Allah tanpa mengharapkan balasan, redha maksudnya terima segala yang telah ditetapkan oleh Allah ke atas dirinya. Macam mana kita nak tahu kita ni seorang yang amanah ke tak? Kita tengok adakah kita ni seorang yang tepati masa? Macam mana kita nak tahu kita ni seorang yang tekun ke tak? Kita tengok adakah kerja kita siap ke tidak? Macam mana kita nak tahu kita ni seorang yang ikhlas ke tidak? Kita tengok adakah kita ni buat sesuatu kerja kerana terpaksa? Ataupun sebab berpura-pura baik je? Ataupun sebab nak menunjuk-nunjuk untuk dapatkan pujian? Okey, macam mana pula kita nak tahu kita ni seorang yang redha ke tidak? Kita tengok adakah kita ni bersyukur dengan apa yang kita ada? Adakah kita ni bersyukur dengan segala suka dan duka yang Allah bagi kepada kita? Fikirkan. Jadi, kita perlu beradab ketika bekerja supaya kita mendapat keredaan Allah. Adab bekerja yang seterusnya ialah saling membantu dalam menyelesaikan tugas. Bila dah masuk alam pekerjaan, kita bekerja dengan ramai orang, bukan seorang-seorang. Bila bekerja dengan ramai orang, akan ada tugasan yang kita kena siapkan bersama-sama. Istilah ni biasa kita panggil kerja berpasukan. Kerja berpasukan ni memerlukan kerjasama daripada semua pihak untuk menyelesaikan satu tugasan. Contohnya, kita diberikan tugasan untuk disiapkan bersama rakan kerja kita. Sekiranya ada rakan kerja kita yang perlukan bantuan dan pertolongan, kita kena bantu dan tolong. Jika kita biarkan je dan tak tolong pun, nanti akan menyebabkan tugasan yang kita kena siapkan bersama-sama tu tidak tercapai matlamat yang kita nak. Sebab tu kita perlu adanya sifat saling bantu-membantu. Adab bekerja yang terakhir ialah berdoa dan bertawakal kepada Allah. Berdoa dan bertawakal kepada Allah perlu datangnya selepas kita dah berusaha. Bukannya belum kita usaha apa-apa lagi, kita dah serahkan sebulat-bulatnya kepada Allah. Konsep macam tu salah. Contoh yang mudah, kita nak berjaya tapi kita malas nak usaha. Tapi kita dah doa dan serahkan kepada Allah. Salah ke? Okey, mudah je. Berdoa kepada Allah tak salah. Allah sangat suka jika kita
selalu doa. Cuma tak menepati konsep tawakal. Bila kita nak sesuatu, kita kena bertawakal, iaitu berusaha dan berdoa kepada Allah. Tawakal maksudnya berserah kepada Allah selepas berusaha. Bila kita minta kepada Allah selepas kita dah usaha, insya-Allah Allah akan bagi. Jadi nak berjaya perlukan usaha. Kemudian barulah kita berdoa dan bertawakal kepada Allah. Mama, ikan Habib jadi satu macam balik. Dia jadi shiung. Lepas tu dia okey. Lepas tu dia slow je. Habib dah bagi makan ubat? Dah. Oksigen level? Dah tengok dah macam yang ayah ajar tu? Oksigen tu Zara tak tahu. Tapi Pak Nur dah buat. Okey, kalau macam tu, mari Mama ajarkan satu doa. Doa tawakal. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkalt wa huwa rabbul arshil azim. Cukuplah bagiku Allah yang menolong dan memeliharaku. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Kepadanya aku berserah diri dan Dialah yang mempunyai arash yang agung. Tawakal tu apa? Tawakal tu lepas kita usaha sungguh-sungguh, lepas kita dah cuba betul-betul, kita serahlah pada Allah. Nanti Allah buat apa? Nanti Allah akan buat yang paling elok sekali untuk kita. Tapi kena usaha sebelum tawakal. Kena usaha? Kena usaha. Kepentingan adab bekerja. Pertama, supaya dapat mengeluarkan hasil dan perkhidmatan yang berkualiti. Setiap organisasi ada produk yang dihasilkan. Organisasi ni satu kumpulan di mana kita bekerjasama dengan semua orang dan kita juga ada tujuan yang sama. Tujuannya adalah kita nak hasilkan produk dan perkhidmatan yang berkualiti. Contohnya, guru. Guru bekerja dalam satu organisasi iaitu sekolah. Semua guru mempunyai tujuan yang sama iaitu kemenjadian murid. Kemenjadian murid ni adalah produk guru. Maksudnya, guru nak murid-muridnya cemerlang dari segi akhlak dan pelajaran. Guru bagi perkhidmatan yang berkualiti, salah satu contohnya adalah pengajaran. Banyak, tapi Mu'alimah bagi satu je contoh perkhidmatan, takut awak pening. Jadi, perkhidmatan guru kepada murid adalah mengajar. Guru akan ajar awak dalam pelbagai bentuk supaya awak faham dan dapat aplikasikan dalam kehidupan. Bila awak dah berjaya dalam hidup dan menjadi contoh kepada yang lain, itulah hasil dan perkhidmatan yang berkualiti seorang guru. Maksud berjaya yang Mu'alimah sebut ni bukan dari segi pelajaran je, tapi dari segi adab dan akhlak awak juga. Macam mana adab awak dekat rumah, macam mana adab awak dekat sekolah, macam mana adab awak dengan guru, macam mana adab awak dengan ibu bapa, macam mana adab awak dengan kawan-kawan. Banyaklah kalau cakap pasal adab ni. Yang paling penting, adab kita dengan Allah macam mana. Kalau tak faham lagi dengan contoh guru, contoh yang kedua, penjual. Kita ingat semula adab berjual beli. Penjual menghasilkan produk yang berkualiti dengan cara menjual makanan yang sedap dan elok bahannya. Contoh, jika penjual tu menjual ikan, ikan yang dijual tu adalah produk. Ikan yang dijual segar. Bila pelanggan suka, itulah dipanggil perkhidmatan yang berkualiti dan dia akan berterusan datang lagi ke kedai kita. Jadi, itu pentingnya adab bekerja. Kepentingan adab bekerja supaya kita dapat mengeluarkan hasil dan perkhidmatan yang berkualiti. Kedua, kepentingan adab bekerja ialah mencari rezeki yang halal. Dalam sebuah hadis yang masyhur ni maksudnya terkenal. Dalam hadis tu, kita diajar supaya mencari rezeki dan memakan dari sumber yang halal. Kita boleh tengok potongan ayat 51 dalam surah Al-Mu'minun, firman Allah yang bermaksud, "Wahai Rasul-Rasul, makanlah dari benda-benda yang baik lagi halal dan kerjakanlah amal-amal soleh." Jika tengok kepada tafsir, perintah memakan makanan yang baik didahulukan berbanding dengan perintah mengerjakan amalan soleh. Bagi menunjukkan bahawa amalan soleh tidak boleh diterima jika tidak didahului dengan memakan makanan yang halal. Pentingnya mencari rezeki yang halal supaya Allah terima segala permintaan kita. Jangan kita persoalkan kenapa Allah tak makbulkan doa kita jika kita sendiri yang mencari rezeki dan memakan dari sumber yang haram.
Jadi, kita kena berusaha untuk mendapatkan rezeki yang halal dan baik. Pada masa yang sama, kita kena elak dari segala cara untuk dapatkan rezeki secara haram seperti menipu, merasuah, makan riba, makan harta anak yatim, pecah amanah, mengurangkan timbangan, mencuri, merompak, menyamun dan sebagainya. Kita kena ingat, rezeki yang kita dapat dan cara kita belanjakannya itu akan dipersoalkan di hari akhirat nanti. Sebab tu, pentingnya adab bekerja adalah untuk mencari rezeki yang halal. Kepentingan adab bekerja yang seterusnya ialah supaya dapat meningkatkan prestasi kerja. Bila kita jaga adab bekerja seperti menepati masa, tekun, amanah, ikhlas, redha dan lain-lain, kita dapat meningkatkan prestasi kerja kita. Maksudnya, bila kita jaga adab bekerja, segala kerja yang diamanahkan kepada kita, kita dapat buat dengan baik, teratur dan tersusun. Contohnya, seperti yang Mu'alimah ada sebut, kerja sekolah yang ustaz-ustazah mu'alim-mu'alimah bagi kepada awak untuk disiapkan. Jika awak tepati masa, awak amanah dengan kerja awak buat dengan tekun dan bersungguh-sungguh, semua kerja awak akan siap dan nampak tersusun je. Jadi, dari situ, ustaz-ustazah mu'alim-mu'alimah akan puji awak sebab apa? Sebab kerja yang awak buat tersusun dan siap tepat pada masanya. Itulah prestasi kerja. Pentingnya adab bekerja adalah untuk meningkatkan prestasi kerja kita. Boleh faham? Seterusnya, kepentingan adab bekerja ialah dapat mengurangkan masalah dalam pekerjaan. Bila sebut tentang masalah, kita sebagai manusia sememangnya tak dapat lari daripada masalah. Masalah ni dah selesai, datang pula masalah lain. Itulah kehidupan. Ujian dari Allah, tanda Allah sayang. Apa yang Mu'alimah nak sampaikan di sini, bila kita beradab, misalnya dalam pekerjaan kita, amalkan adab bekerja. Segala masalah yang kita ada insya-Allah dapat dikurangkan. Contoh, sekiranya kita amalkan adab saling membantu dalam menyelesaikan tugas, segala masalah yang kita hadapi berkurang. Macam mana boleh berkurang? Macam ni. Bila rakan kerja kita hadapi masalah, kita cuba bantu semampu yang boleh. Jadi, bila kita dalam masalah, Allah akan hadirkan seseorang yang dapat bantu kita juga. Sebab tu, kita kena saling tolong-menolong. Pentingnya adab bekerja supaya dapat mengurangkan masalah dalam pekerjaan. Menjadi pekerja yang cemerlang, contohnya bila kita sebagai pekerja tekun dan bersungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaan dengan penuh amanah. Pada masa yang sama, kita juga dapat meningkatkan prestasi kerja. Itulah kepentingan adab bekerja supaya kita dapat menjadi pekerja yang cemerlang. Kepentingan adab bekerja yang terakhir ialah supaya dapat menambah keyakinan pelanggan. Contoh yang mudah, penjual. Bayangkan kita seorang penjual ikan di kedai. Bos kita suruh kita jual ikan yang segar. Kita buat kerja kita seperti yang diamanahkan bos kita tadi. Jadi, kita beradab ketika bekerja dengan menjalankan amanah yang bos kita bagi. Pelanggan yang datang membeli ikan tadi suka dengan layanan yang kita bagi sebab kita jual ikan yang segar seperti yang bos suruh. Dari sini, pelanggan bertambah yakin untuk datang ke kedai kita kerja tu lagi. Faham? Dalil tuntutan bekerja. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinah." Maksudnya, sesungguhnya Allah menyukai apabila seseorang daripada kamu melakukan sesuatu perkara dan melakukan dengan tekun. Rasulullah kata, Allah Subhanahu Wa Taala menyukai apabila seseorang daripada kamu tu maksudnya kita, melakukan sesuatu perkara tu maksudnya pekerjaan, melakukan dengan tekun. Tekun tu maksudnya bersungguh-sungguh. Allah sangat suka bila kita lakukan sesuatu kerja dengan baik, bersungguh-sungguh, sempurna, teliti. Jadi, jom lakukan kerja kita dengan niat yang ikhlas kerana Allah. Kamu tahu bagaimana mahu tingkatkan prestasi kerja? Kami tidak tahu. Boleh Mu'alimah terangkan? Boleh. Cara meningkatkan prestasi kerja. Macam mana kita nak jadikan kerja kita tu lebih baik, lebih teratur dan berkualiti? Pertama, berdaya saing.
Berdaya saing maksudnya berlumba-lumba dengan rakan sekerja untuk lakukan sesuatu kerja dengan bersungguh-sungguh, dengan lebih baik, dengan lebih berkualiti. Dia bukan berlumba untuk buat kerja yang tak baik, dia berlumba untuk buat kerja yang berkualiti. Kedua, meningkatkan pengetahuan. Kita kena ada ilmu untuk menghasilkan kualiti kerja yang dapat memberi manfaat kepada orang lain. Sebab tu, kita kena mula belajar daripada sekarang. Kenapa? Sebab dengan adanya ilmu, kita dapat jadikan kerja kita tu lebih baik, lebih bagus, lebih tersusun, lebih teratur dan lebih berkualiti. Macam awak lah, nak pandai, kena belajar dulu untuk dapatkan ilmu pengetahuan. Bukan terus pandai. Jika kita tak mula dari sekarang, bila kita nak mula? Ketiga, rajin dan tekun. Kita kena rajin dan bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu kerja. Rajin je kata kunci. Tak rajin memang tak akan ke mana. Awak nak berjaya, bukan kena pandai, tapi kena ada sifat rajin dan bersungguh-sungguh. Sebab orang yang pandai tu atas usaha dia. Dia berusaha bersungguh-sungguh sebab tu dia pandai. Jadi, jangan bandingkan diri awak dengan orang lain. Rajin buat kerja dengan usaha yang bersungguh-sungguh, maka pandailah awak, majulah awak. Keempat, niat dengan ikhlas. Adab bekerja kena niat ikhlas semata-mata kerana Allah. Bukan niat kerja sebab nak kejar pangkat atau jawatan, tapi sebab Allah. Kita buat sesuatu kerja tu sebab nak reda Allah. Kelima, proaktif. Proaktif maksudnya bersiap sedia sebelum berlakunya sesuatu perkara. Untuk tingkatkan prestasi kerja, kita perlu ada sikap proaktif, iaitu dengan membuat persediaan yang secukupnya sebelum sesuatu perkara atau kejadian berlaku, supaya kita dapat mengelakkan perkara buruk tu berlaku. Maksudnya, apa-apa perkara buruk yang bakal berlaku, kita dah bersedia. Keenam, bekerjasama sesama rakan kerja. Maksudnya kita kena saling bantu-membantu dan tolong-menolong sesama rakan sekerja kita. Kalau macam awak sekarang masih belajar, dekat sekolah ada kawan kan? Kena bekerjasama tolong-menolong kawan-kawan sekelas. Ketujuh, menjaga disiplin. Maksudnya kita kena jaga disiplin kita dengan mengikut segala peraturan yang telah ditetapkan. Mana-mana tempat kerja ada peraturan dan jadual yang telah ditetapkan. Jadi, kita perlu disiplinkan diri kita dengan ikut segala peraturan serta tepati masa. Contoh, macam awak kena datang sekolah pukul berapa, balik pukul berapa, pakaian awak dekat sekolah macam mana. Kenalah ikut semua peraturan tu. Ke-8, merancang aktiviti kerja. Contoh, awak rancang bila nak buat kerja sekolah, waktu bila awak nak main. Tetapkan jadual awak biar awak dapat buat kerja dengan lebih teratur. Contoh-contoh atau jenis-jenis pekerjaan. Pekerjaan terbahagi kepada dua, iaitu pekerjaan halal dan pekerjaan haram. Pekerjaan halal seperti guru, doktor, polis, peniaga dan lain-lain. Manakala pekerjaan haram pula seperti pembunuh, pengedar dadah, pencuri, peragut dan lain-lain. Kaedah menjadi pekerja cemerlang. Cara-cara untuk menjadi pekerja yang cemerlang macam mana? Okey, jom tengok apa caranya. Pertama, muhasabah diri dan memperbetulkan niat. Kadang-kadang niat kita buat kerja tu untuk dapat pujian ataupun kita buat kerja sebab nak naik pangkat. Jika ada yang niat macam tu, kena betulkan semula niat kita. Kita kena niat kita nak cari rezeki yang halal kerana Allah. Kedua, hormat menghormati sesama rakan. Jangan mengumpat, jangan memfitnah, jangan mengata rakan-rakan sekerja. Yang ini bukan waktu kerja je kena buat. Mana-mana pun sama je. Kita tak boleh mengumpat kawan-kawan sekolah atau kawan-kawan sekelas kita. Kita juga tak boleh mengata. Kita kena hormat kawan-kawan. Ketiga, bertanggungjawab, jujur dan amanah. Jika kita diberikan sesuatu tugasan atau kerja, kita kena siapkan. Jangan amalkan sikap suka bertangguh kerja. Bila kita diberi amanah untuk pegang barang berharga, kita kena jujur dan simpan barang tersebut dengan baik. Keempat, tekun dan bersungguh-sungguh. Bila kita rajin dan bersungguh-sungguh buat sesuatu kerja, insya-Allah kerja yang kita hasilkan adalah kerja yang berkualiti. Untuk mudah ingat, hafaz kata kuncinya: niat, hormat, bertanggungjawab, tekun. Hikmah mengamalkan adab bekerja. Hikmah maksudnya kelebihan, faedah, manfaat. Pertama, kata kuncinya keredaan. Mendapat keredaan Allah. Kita akan mendapat keredaan Allah jika kita niat bekerja semata-mata kerana Allah. Kedua, maju.
ekonomi negara bertambah maju. Jika kita sebagai pekerja, kita kerja bersungguh-sungguh, kita berdisiplin dengan peraturan yang telah ditetapkan, ekonomi negara kita akan berkembang dan terus maju ke depan. Ketiga, pekerja yang mahir dapat melahirkan pekerja yang mahir. Mahir tu maksudnya pandai, berilmu ataupun cekap buat kerja. Dapat melahirkan pekerja yang mahir sekiranya kita membuat kerja dengan bersungguh-sungguh. Keempat, prestasi. Prestasi dan kualiti kerja yang baik. Kerja kita akan jadi lebih baik dan berkualiti jika amalkan adab bekerja. Prestasi kerja kita pun meningkat. Kelima, menjadi contoh. Menjadi contoh dan ikutan orang lain. Orang lain akan melihat kita sebagai contoh dan ikutan yang baik untuk diikuti sekiranya kita beramal dengan adab bekerja. Akibat mengabaikan adab bekerja. Akibat maksudnya kesan buruk jika kita tidak mengamalkan adab bekerja. Pertama, kata kuncinya rasuah. Timbul amalan rasuah. Rasuah ni maksudnya kita memberi ganjaran untuk sesuatu perbuatan yang menyalahi peraturan atau undang-undang. Contohnya, seorang pekerja datang lambat. Bos tak marah pun dia. Sebab apa? Sebab dia dah bagi ganjaran duit pada bos dia. Itu maksudnya rasuah. Kedua, mundur. Negara mundur. Mundur ni maksudnya tidak maju, merosot ataupun terkebelakang. Jika ramai sangat orang yang malas, negara kita akan merosot, tidak maju dan akan berada di belakang berbanding negara-negara lain. Ketiga, diberhentikan. Diberhentikan kerja. Sekiranya kita selalu bagi alasan kenapa kita tak datang kerja, macam mana tempat kita kerja tu nak maju? Jadi, kemungkinan akan diberhentikan kerja sebab kita dah abaikan adab bekerja. Kita malas dan tak bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu kerja. Jadi, kita pun akan diberhentikan kerja. Keempat, prestasi merosot. Prestasi kerja merosot. Maksudnya, kualiti kerja kita jadi makin menurun, makin tak baik dan makin tak bagus. Itu maksudnya prestasi kerja merosot. Kelima, menyusahkan orang. Menyusahkan orang lain. Contoh, bekerja dalam satu kumpulan. Ikutkan kerja tu atau tugasan tu kita kena siapkan sama-sama. Tapi kita tak siapkan bahagian kita. Dan itu dah menyusahkan orang lain disebabkan kerja kita yang tak siap. Tugasan yang sepatutnya disiapkan bersama-sama jadi tidak lengkap sebab kita tak siapkan bahagian kita. Jadi itu dah menyusahkan orang lain.